Perkara terpenting yang akhir sebagai asas kepada penulisan sebuah esei sejarah. Sebab bila kita menulis satu esei berdasarkan kepada persoalan ataupun permasalahan kajian yang nak kita jelaskan, yang saya kata tadi sebagai dapatan kajian, maka dalam proses kita menulis esei tersebut, kita akan mentafsir tentang sesuatu peristiwa sejarah. Jadi pentafsiran dalam sejarah itu kita perlu fahami. Pertama, dari segi terdapat pelbagai pandangan ataupun tafsiran mengenai bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku. Seperti nama tempat, masa saya katakan tadi, berdasarkan sumber lisan, beberapa orang lama yang merupakan penduduk asal satu tempat, mempunyai pelbagai cerita berkaitan dengan asal-usul tempat tersebut. Kita boleh gandingkan dari segi sumber pertama yang kita perolehi ataupun daripada sumber kedua yang kita perolehi, untuk kita membuat satu tafsiran berdasarkan kefahaman kita sendiri. Daripada tiga sudut tadi, kita boleh memberi satu tafsiran kita sendiri berdasarkan kefahaman kita tentang fakta yang nak kita jelaskan tadi. Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah atau sebaliknya. Itu adalah kebijaksanaan kita dalam mentafsir sejarah. Itu peringkat yang pertama. Langkah yang kedua, bila kita nak mentafsir satu sejarah, sejarah akan menjadi kaku atau tidak bermakna jika tidak dibuat tafsiran. Kalau kita hanya berdasarkan fakta, kita hurai saja. Fakta, hurai. Beri contoh, itu saja. Tapi kita tidak memberi pandangan. Kita tidak membuat tafsiran. Jadi, dia tidak memberikan satu esei itu menarik untuk dibaca, untuk dikaji, untuk kajian selanjutnya. Jadi sejarawan perlu berusaha mencari sesuatu jawapan atau menerangkan tentang sebab dan musabab berlaku sesuatu peristiwa itu, berdasarkan sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber lisan. Semua itu akan memberi satu tafsiran yang cukup menarik. Bila kita dapat mengembangkan berdasarkan bukti yang kita ada, evidence yang kita ada, kita perkembangkan dalam esei kita tadi. Itu akan memberi satu pentafsiran yang baik. Dan langkah yang ketiga dalam pentafsiran sejarah, pengkaji sejarah perlu mengkaji dan membuat penyelidikan mengikut tata cara yang betul dan tepat. Itu yang saya kata tadi. Apa yang kita jelaskan, persoalan yang nak kita jelaskan ataupun permasalahan kajian yang kita nak jelaskan, mestilah berdasarkan kepada fakta. Fakta itu boleh dibuktikan berdasarkan sumber pertama, sumber kedua, sumber lisan. Yang sahih, yang autentik untuk memberikan satu esei yang menarik dan menepati kehendak sejarah. Itu yang sangat penting. Jadi tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah berbeza mengikut kacamata sejarawan. Kalau sejarawan barat, sejarawan Islam, sejarawan tempatan, masing-masing mempunyai pentafsiran. Tak salah kita menerima pandangan tafsiran yang pelbagai berdasarkan sumber dan bukti yang mereka ada. Jadi pelajar terbuka berdasarkan kefahaman pelajar tentang sesuatu persoalan tadi yang kita nak jelaskan sebagai dapatan isi tadi, berdasarkan sumber pertama, sumber kedua, sumber lisan itu, kita mempunyai keupayaan untuk mentafsir berdasarkan kepada fakta sejarah. Itu dikatakan pentafsiran sejarah. Jadi tidak ada yang betul, tak ada yang salah, tetapi berdasarkan kepada fakta yang dia ada, berdasarkan evidence yang dia ada pada waktu itu. Dan itu akan memberi satu tafsiran yang menarik tentang sesuatu perkara. Sebab tu saya kata, kita tak perlu ambil kita, walaupun kita mengkaji tentang kajian yang telah dibuat sebelum ini, tapi kajian kita melihat dari sudut yang lain, persoalan yang lain yang nak kita huraikan dalam jangka masa yang lebih lain, yang lama, yang terkini misalnya, berdasarkan bukti-bukti terkini yang kita perolehi, itu akan memberi satu tafsir yang baik, tafsiran yang menarik. Itu yang memberi semangat kepada kita untuk mencungkil menjadi seorang sejarawan. Tafsiran sejarah berbeza kerana seseorang pengkaji cenderung untuk mendorong sesuatu pihak. Itu yang katakan pentafsiran bias. Mungkin setengah tu bias, kerana ini kaitkan dengan bias ataupun kecondongan dalam sejarah. Tak salah, tapi berdasarkan kepada fakta yang kita ada, berdasarkan sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber lisan. Jadi bila kita menulis tentang esei sejarah berdasarkan persoalan yang telah kita bentuk,
kita nak menjelaskan persoalan itu yang dikatakan sebagai dapatan kajian, itu isi dalam esei yang nak kita jelaskan mesti bersandarkan kepada evidence, iaitu sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber ketiga. Okey, jadi pelajar gunakan sebaik-baik elemen ini yang kita katakan sebagai ciri-ciri sejarah, kepentingan sejarah, dan sebagai seorang sejarawan, student of history, kita perlu menggunakan semua perkara yang saya jelaskan hari ini dalam menulis esei kita. Supaya kita dapat menghasilkan satu esei yang menarik. Okey, bukan tajuk tu hebat, tetapi bila kita membaca esei tersebut, bila orang lain membaca esei tersebut, mereka berminat untuk meneruskan pembacaan tersebut. Okey, mereka berminat untuk mengetahui lebih mendalam tentang perkara yang kita kaji. Biar kecil tetapi mengikut format yang betul, mengikut kaedah penulisan yang betul, yang bersifat sejarah, berciri-ciri sejarah, dan kita mentafsir berdasarkan tafsiran seorang sejarawan yang berpegang kepada sumber pertama, sumber kedua, sumber lisan. Okey, teruskan para pelajar dengan apa yang telah kamu hasilkan dan cuba memperbaiki dalam proses kita menulis. Sebab bila kita menulis esei ini, kita melalui 3 peringkat. Pertama, sebelum, semasa dan selepas. Okey, jadi pelajar ada 3 tahap penulisan. Sebelum, kita dah siap semua proposal. Saya rasa semua orang dah ada proposal sekarang ni. Dan proposal tu belum tamat, berdasarkan bahan yang pelajar kumpulkan itu, pelajar boleh ubah proposal tersebut. Okey, supaya proposal itu sama dengan esei yang kita tuliskan nanti. Okey, di akhir nanti selepas kita selesai esei untuk membuat pembentangan dan sebagainya. Jadi selamat, maju jaya, teruskan para pelajar, jangan susah hati. Dan esei dalam video yang kedua nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana kita nak mendapatkan sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber lisan ini secara online. Okay, bagaimana kita nak membuatnya dan kita nak memberi maklumat-maklumat ini secara online untuk membataskan pergerakan kita, okay, terutamanya dalam COVID-19 ini. Jadi kita jaga kita, okay, keselamatan itu penting, okay, kita menghentikan rangkaian ataupun rantaian wabak COVID-19 ini. Okay, terus stay at home, jaga diri, dan siapkan esei dan kita dapat menghasilkan esei yang baik walaupun dalam kekangan yang kita alami. Selamat maju jaya, jumpa lagi untuk siri seterusnya. Terima kasih.